Kempen pilihan raya musim luruh sudah pun bermula di Michigan. Abdul El-Sayed yang anti-Israel telah memenangi kempennya untuk menjadi calon Demokrat bagi kerusi Senat ASEAN negeri itu. Beliau kini akan berdepan dengan Mike Rogers dari Parti Republikan pada bulan November dalam satu pertandingan yang diperhatikan dengan teliti jauh di luar Amerika Syarikat. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh wartawan kanan kami, Owen Alterman, bagi 130,000 orang Yahudi di Michigan, ia adalah sesuatu yang pribadi. Beliau menamatkan kempen pemilihan awal di mana isu mengenai Israel dan orang Yahudi menjadi tumpuan utama. Dan beliau sedang menuju ke pilihan raya umum di mana isu-isu tersebut akan terus kekal. Abdul El-Sayed, calon demokratik baharu untuk Senat Amerika Serikat dari Michigan dengan mesej untuk pengundi Yahudi. Apabila musim luruh tiba. Dan kepada semua saudara dan saudari saya yang beragama Yahudi atau apa-apa agama sekalipun atau tiada agama langsung, saya mahu anda tahu bahawa komitmen saya terhadap keselamatan anda, komitmen saya terhadap keselamatan orang Yahudi adalah komitmen yang sama seperti komitmen saya terhadap keselamatan anak-anak perempuan saya sendiri. Komen-komen ini dibuat selepas kemenangan tipis tetapi masih mengejutkan El-Sayed pada malam Selasa di mana calon berhaluan kiri radikal itu menewaskan calon berhaluan tengah kiri, Haley Stevens, untuk pencalonan Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Michigan yang terbuka. Sepanjang kempen pemilihan awal, El-Sayed mengambil pendirian tegas anti-Israel dan menyerang lobi pro-Israel. Dengan kempen pilihan raya umum bermula menentang Republican Mike Rogers, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merasakan ada peluang. Pembenci orang Yahudi dan pembenci Israel, lelaki ini memang benci orang Yahudi. Ada orang kata itu agak keterlaluan. Tidak, dia memang benci orang Yahudi dan dia benci Israel. Abdul El-Sayed, kamu percaya tak benda ni? Pendapat di kalangan Yahudi Michigan seperti biasa berbelah bahagi. Ada yang Republikan, yang mana undi mereka pasti hilang kepada mana-mana calon Demokrat. Bagi sesetengah pengundi Yahudi, isu Israel kurang penting atau mereka bersetuju dengan El-Sayed. Tetapi Republikan betul apabila ramai Demokrat Yahudi di Michigan mengatakan di media sosial bahawa mereka akan menukar undi mereka kerana El-Sayed adalah calon. El-Sayed memberi bayangan bahawa beliau mahu memenangi semula undi-undi itu. Persoalannya ialah sejauh mana beliau sanggup pergi untuk melakukannya. Kami kini bersama naib penerusi warga Amerika dan Demokrat di Israel, Heather Stone, yang bersama kami di Tel Aviv. Heather, sangat gembira dapat bersama anda di i24 News. Kemenangan El-Sayed adalah satu. Ia mungkin khusus untuk Michigan. Tetapi Heather, apakah implikasi yang lebih luas? Adakah ini menunjukkan bahawa Parti Demokrat semakin condong menentang Israel? Saya rasa kemenangan El-Sayed sangat tipis ke atas Haley Stevens. Ini menunjukkan bahawa pengundi di Michigan sangat berpecah. Penanalisis dan pakar tinjauan semua meramalkan kemenangan besar oleh El-Sayed, tetapi itu tidak berlaku. Ini menunjukkan bahawa pengundi tidak condong sejauh itu ke kiri dan apa yang beliau peroleh sebenarnya adalah kemenangan, tetapi hanya dengan satu mata sahaja. Dan ia sebenarnya tidak menunjukkan Anda tahu perkara yang besar. Peralihan ke kiri yang semua orang sangkakan. Meramalkan Hassan Piker dan sebagainya. Jadi saya benar-benar rasa kita tidak sepatutnya tergesa-gesa untuk menganggap ini sebagai petanda. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan berlaku pada bulan November. Juga Anda tahu keputusan di Michigan, di daerah-daerah lain adalah bahawa golongan sederhana, Demokrat sederhana berjaya menolak calon-calon progresif DSA. Begitu juga di Missouri, di mana Wesley Bell berjaya menolak Cory Bush. Dan di Virginia, di mana Demokrat sederhana berjaya menewaskan calon-calon DSA. Jadi saya tidak fikir begitu. Saya tidak fikir bahawa kita sedang melihat Parti Demokrat bergerak sepenuhnya ke sayap kiri yang ekstrim. Kita hanya melihat ia berlaku di beberapa kawasan tertentu. Dan kita juga melihat perkara ini berlaku di pihak kanan yang ekstrim. Jadi ini memang satu masalah dalam Ya, bukan hanya jauh masalah lebih pihak banyak kiri kawasan di sahaja. Amerika daripada yang kita lihat beberapa tahun lalu nampaknya. Jadi di mana kita harus menarik garis antara kritikan yang sah terhadap Israel dan sebuah parti demokratik yang boleh menjadi anti-Israel. Di manakah garis ini? Saya rasa kita sedang melihat bahawa
Kritikan terhadap Israel dan dasar Israel kini menjadi satu topik perbincangan yang sah dalam kedua-dua parti, terutamanya dalam Parti Demokratik. Terutamanya dalam kalangan Demokrat muda dan bukan sahaja dalam kalangan wakil rakyat yang dipilih tetapi juga dalam kalangan pengundi. Dan saya rasa Israel perlu menangani perkara ini jika mereka mahu terus mendapat sokongan bipartisan daripada kerajaan AS. Sekarang saya tahu bahawa Perdana Menteri di sini telah bercakap tentang beralih daripada bergantung kepada sokongan kerajaan AS, sokongan ketenteraan, dan itu mungkin sesuatu yang akan berlaku lebih awal daripada yang dijangka berdasarkan apa yang sedang berlaku di pihak kiri dan Ya, tepat sekali di Amerika. berkaitan dengan perkara itu. El-Sayed beliau menyokong untuk menamatkan bantuan ketenteraan kepada Israel sepenuhnya. Bolehkah itu menjadi dasar arus perdana Parti Demokratik dalam beberapa tahun akan datang? Saya rasa itu bukan sesuatu yang akan berlaku serta-merta. Ia adalah sesuatu yang akan terus dibangkitkan berulang kali. Dan masih terlalu awal untuk mengatakan sejauh mana kejayaan calon berhaluan kiri jauh pada bulan November dan sekuat mana asas sokongan mereka di Amerika Syarikat. Kongres dan sama ada akan ada lebih daripada seorang senator yang berpegang pada pendirian ini pada masa ini, iaitu Bernie Sanders. Jika saya dipilih, maka akan ada 2 orang. Senator John Fetterman dari Pennsylvania, beliau berkata bahawa beliau akan keluar dari parti sepenuhnya jika Demokrat secara rasmi menjadi parti anti-Israel. Apa pendapat anda tentang garis merah ini? Adakah ini satu persoalan yang pernah anda fikirkan sendiri? Demokrat Amerika di Israel bukanlah sebahagian daripada parti itu. Kami berafiliasi dengan Majlis Demokratik Yahudi Amerika yang selaras dengan nilai-nilai Yahudi dan demokratik kami. Kami menyokong calon-calon Demokrat yang menyokong hubungan yang kukuh antara Israel dan Amerika Syarikat. Dan berdasarkan itu kami menawarkan sokongan kami kepada calon-calon. Atas sebab itu kami menyokong Haley Stevens dalam pemilihan utama Michigan. Dan kami fikir akan ada jalan kemenangan untuk Demokrat menguasai Senat melalui negeri-negeri lain. Bukan melalui Michigan. Kami fikir kami ada jalan kemenangan melalui Alaska dan mungkin melalui Texas dan Iowa serta negeri-negeri lain seperti North Carolina. Baiklah, sudah pasti pilihan raya pertengahan penggal ini akan menjadi tumpuan semua orang. Bukan sahaja di Amerika Syarikat tetapi juga di Israel. Heather Stone, terima kasih kerana bersama kami di i24 News. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya. Kita teruskan perbualan ini di studio bersama wartawan kanan i24 News. Kami, Owen Alterman, yang juga telah mengikuti perkembangan pilihan raya ini dengan rapat. Jadi Owen, apa pendapat anda tentang semua ini dan bagaimana kita sepatutnya melihatnya di Israel? Kerana pada akhirnya, ini ialah perebutan kerusi Senat Amerika. Ia telah mendapat banyak perhatian di Israel, Nicole. Rakyat Israel biasanya mahu mengambil tahu apabila seseorang telah menang, apabila seseorang sudah memegang jawatan. Tetapi kita telah melalui pemilihan utama yang banyak mendedahkan apa yang sedang berlaku dalam Parti Demokratik dan cabaran yang dihadapi oleh Israel. Dan sekarang kita ada pilihan raya umum yang pasti akan menjadi sangat menarik. Lihat, awak betul. Ini jelas sekali mendapat banyak perhatian di peringkat nasional dan juga antarabangsa di sini. Sebagai anak jati Michigan, sebagai seseorang yang membesar dalam komuniti Yahudi Detroit, seperti yang sering saya beritahu penonton, saya lebih fokus kepada elemen pribadi di sini. Dan apa yang akan dilakukan oleh 130.000 orang Yahudi Michigan menurut laporan di internet di sini. Lihat, kira-kira 1/3 adalah Republikan yang akan mengundi Republikan tanpa mengira siapa calon Demokrat. Ada peratusan tertentu. Ia akan menarik untuk mula menentukan angkanya. Yang sama ada tidak cukup berminat dengan isu Israel atau sebenarnya mungkin bersetuju dengan El-Sayed dan mereka memang akan mengundi beliau juga. Tetapi ada pengundi atas pagar di tengah-tengah itu. Dan saya tidak tahu sama ada ia 0.5% daripada jumlah pengundi yang akan keluar pada November atau 0.7% daripada jumlah pengundi yang akan keluar pada November. Tetapi ini adalah angka yang munasabah, Nicole. Daripada pengundi atas pagar, daripada pengundi sebenar yang undinya masih belum pasti pada satu tahap atau tahap yang lain. Kita lihat reaksi yang sangat emosional di media sosial tentang orang
orang yang benar-benar mengatakan mereka akan mengundi Mike Rogers dan undi mereka untuk Abdul Sayed sudah hilang. Kita lihat ada sebilangan yang tidak suka atau lebih teruk lagi dengan apa yang Abdul El Sayed katakan, tetapi masih cenderung untuk mengundi beliau kerana mereka bimbang tentang Parti Republikan dan bimbang tentang Donald Trump serta pergerakannya, dan bimbang bahawa Michigan boleh menjadi negeri yang menyerahkan Senat kepada Republikan. Bagi saya, perkara yang menarik untuk diikuti, dan saya tahu ini kedengaran sangat pelik di sini, 2 hari selepas pilihan raya utama. Sejauh mana Abdul, dan saya letakkan ini di akhir laporan saya, adalah Abdul El Sayed akan pergi dan cuba benar-benar mendapatkan pengundi atas pagar yang masih berpotensi untuk diraihnya. Dan sejauh mana akan ada institusi dalam komuniti Yahudi tempatan yang akan berminat untuk mendengar? Kita sudah pun mempunyai laporan daripada Jewish Insider, wakil negeri Noah Arbut yang telah bertekad dan dengan gigih melawan antisemitisme dalam Parti Demokrat, telah tampil dan mengecam Abdullah Sayed. Tetapi mengakhiri hantaran Facebook beliau dengan mengatakan bahawa beliau perlu datang berbincang. Nicole, ada sedikit ruang untuk beliau datang dan mula menyatakan pendiriannya. Dan mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Abdullah Sayed, beliau berkata, jemput saya dan saya akan datang. Maksudnya, jika anda sebuah sinagog tempatan atau anda sebuah pusat komuniti tempatan sanggup menjemput saya dan meletakkan saya di atas pentas, saya akan datang dan mendengar serta berdebat dan dapat menyatakan pendirian saya kepada anda. Kita belum sampai ke tahap itu nampaknya. Dari kedua-dua belah pihak, tetapi perkara menarik untuk diperhatikan dalam pilihan raya di mana anda mempunyai walaupun sebahagian kecil pengundi, tetapi sebahagian yang untuk tujuan pilihan raya ini, Nicole, adalah pengundi yang hanya fokus pada satu isu. Mereka adalah pengundi yang hanya fokus pada satu isu. Tindakan terhadap satu isu sahaja boleh mengubah puluhan ribu undi. Itu boleh menjadi hadiah istimewa dalam pilihan raya yang mungkin sangat sengit. Adakah Abdul El Sayed akan sanggup keluar dan lakukan apa yang perlu untuk melunakkan pendiriannya mengenai isu ini atau tidak? Kerana di satu pihak dia boleh memenangi undi. Di pihak lain pula, Nicole, apakah kerangka pilihan raya ini? Ini adalah pilihan raya antara establishment dan anti-establishment. Jadi, jika kita melunakkan pendiriannya terhadap isu yang telah menjadi seakan-akan isu yang sinonim dengannya, adakah itu akan mengurangkan keaslian dirinya dan juga nilai kejutan yang telah membawanya ke tahap ini? Jadi, saya rasa ini adalah satu perkiraan politik yang menarik untuk dirinya dan juga boleh menjadi satu perkiraan politik yang menarik untuk sekurang-kurangnya beberapa institusi dalam komuniti tempatan, malah dalam komuniti arus perdana. Mungkin ada yang tergoda untuk menjemputnya dan meletakkannya di atas pentas. Walaupun saya rasa boleh dikatakan, Nicole, bahawa tiada siapa yang berada di tahap itu sekarang.